ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan barakah ini insya-Allah kita akan menyambung lagi kelas pengajian kisah para nabi dan juga rasul, dan pada siri yang lepas sebelum daripada Ramadan kita berhenti pada sirah ataupun sejarah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana kita berada di pertengahan kisah beliau dan juga sempena dengan isu penjajahan, isu-isu yang berkaitan dengan Israel, negara haram Israel pada hari ini, dan menunjukkan solidariti kita kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita daripada bumi Palestin. Maka insya-Allah kita akan peringatkan lagi bersempena dengan kisah Nabi Musa alaihi salam tentang Bani Israel, tentang pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil daripada Bani Israel, siapakah mereka, apakah sikap mereka, dan bagaimana Al-Quran membicarakan tentang Bani Israel, supaya insya-Allah kita mampu untuk nak mengenali mereka dan juga insya-Allah kita mampu untuk nak memahami tentang adakah Yahudi hari ini adalah Bani Israel ataupun tidak. Dan sebenarnya kalau kita soroti ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang Bani Israel, kita akan mendapati banyak, bukan sikit sebenarnya, dalam Quran menceritakan tentang kisah Bani Israel. Dan Israel itu, untuk nak kita peringatkan kembali, adalah nama lain kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Yang mana Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Israel itu adalah nama lain bagi Nabi Yaqub yang Allah juga ada gunakan dalam Al-Quran. Allah kata kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi Bani Israel, bila disebut Bani Israel ni bermaksud anak keturunan kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Kalau kita ingat dalam siri-siri yang lepas, masa kita menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, kan, kisah Nabi Yusuf itu kita telah dah menjelaskan macam mana bermulanya Bani Israel itu sendiri. Setelah Nabi Yusuf ini menjadi governor ataupun penguasa di Mesir, dan pada akhir ataupun penghujung kisah Nabi Yusuf, beliau membawa keluarganya, Nabi Yaqub dan juga adik-beradiknya semua, untuk datang mendiami bumi Mesir. Di situlah startnya bermula kisah Bani Israel di Mesir, yang kemudiannya akan disambung oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau kita nak ingat balik tentang Nabi Yaqub alaihi salam, dia ada 12 orang anak. Dan kalau kita ingat, dia ada 12 orang anak. Yang pertama adalah Nabi Yusuf dan juga adiknya Bunyamin. Yusuf dengan Bunyamin ni adalah adik-beradik seibu dan juga sebapa, iaitu ayah mereka adalah Nabi Yaqub dan ibu mereka bernama Rahil binti Laban, yang salah satu daripada keluarga-keluarga Nabi Yaqub. Jadi dulu kita ada cerita macam mana Nabi Yaqub bernikah dengan Rahil. Rahil si adik yang mana asalnya Nabi Yaqub ni dia nak berkahwin dengan Rahil, tetapi dia terkena kahwin dengan Laiyah. Tapi diorang dulu adik-beradik, dulu bolehlah berkahwin adik-beradik ni. Itu dua daripada anak Nabi Yaqub. Kemudian ada juga anak Nabi Yaqub lain bernama Ruben. Ini anak ini isteri bukan ni anak Nabi Yaqub yang paling sulung sekali. Okey, kemudian ada lagi anak Nabi Yaqub lain bernama Yahuda. Yahuda ni lah, daripada sinilah diambilnya nama Yahudi, daripada susu galu keturunannya. Ada Lawi, ada Syam'un. Syam'un ni orang putih panggil Simon. Ada Zabulun, Wayasakir. Dan juga dia ada anak perempuan nama dia Dina. Anak-anak ni ibu mereka adalah kakak kepada Rahil, iaitu Laiyah binti Laban. Dia adalah kakak kepada Rahil.
Kemudian ada juga anak Nabi Yaqub yang lain dikatakan daripada hambanya lah, yang bernama, anaknya ni dah bernama Dan dan juga Naftali. Dan juga ada anak lain daripada another isterinya, iaitu Jad dan juga Ashir. Ini dikatakan daripada ibu mereka Zulfa. Jadi di situlah bermulanya keluarga Nabi Yaqub alaihissalam, sampailah Nabi Yaqub yang dikatakan mencecah usianya 180 tahun dan juga meninggal di Palestin. So daripada 12 orang anak inilah berkembangnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Al-Asbat. Al-Asbat. Ini daripada anak-anak Nabi Yaqub inilah asalnya keturunan Bani Israel berbalik kepada 12 orang anak Nabi Yaqub ini, iaitu anak-anak kepada Israel, iaitu Nabi Yaqub sendiri. Dan sudah tentu pada zaman dulu Bani Israel ini memainkan satu peranan yang sangat besar bersama dengan para anbiya yang kebanyakannya yang ramai datang daripada Bani Israel. Kerana itu Allah menyebut Bani Israel ini memiliki banyak kelebihan. Antaranya Allah menyebut dalam suratul Baqarah, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang telah aku kurniakan kepada kalian, dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan kamu di atas segala umat. Ketika itu Bani Israel diangkat dan dipuji oleh Allah. Tetapi Allah tidak memuji mereka, mengangkat mereka hanya kerana mereka itu Bani Israel. Dan ada disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir umpamanya, keunggulan Bani Israel ni adalah kerana Allah banyak mengutuskan para nabi dan para rasul daripada kalangan mereka. Dan Allah telah banyak menurunkan kitab-kitab suci daripada kalangan mereka, kepada nabi mereka sendiri. Kerana itu Allah muliakan mereka. Dan ada juga di samping itu Allah menyebut beberapa ayat. So kalau kita nak kata Bani Israel dia faham bahawa dia adalah bangsa, the chosen people, bangsa yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Mereka merasakan diri mereka tu apa from the others. Dalam Al-Quran mereka akan petik ayat ini untuk menyokong dakwaan mereka bahawa Bani Israel is special, Yahudi is special. Tapi sekejap lagi kita akan betulkan balik salah faham ni. Walaupun ada ayat yang Allah menyebut tentang kelebihan Bani Israel, tetapi jangan kita lupa di sana juga Allah ada menyebut ayat-ayat yang menghina Bani Israel. Kenapa Allah hina Bani Israel? Allah sebut kerana keingkaran Bani Israel itu sendiri. Maka kita boleh faham kelebihan yang Allah kurniakan kepada Bani Israel itu juga adalah berdasarkan kepada takwa. Takwa Bani Israel yang ketika itu dulu dimiliki oleh para anbiya, para rasul daripada kalangan mereka, ataupun mereka-mereka yang beriman kepada para rasul, di situlah Allah muliakan. Itu juga Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi bila mana mereka hilang sifat takwa ini, bila mana mereka melanggar perintah Allah, maka Allah hinakan mereka. Allah sebut lagi dalam ayat ini, Allah jadikan mereka seperti khinzir dan kera. Dan ini terjadi dahulu kala. Masa Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sesungguhnya kamu dah tahu orang-orang yang melanggar perintah itu di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dalam ayat yang lain Allah juga menghinakan mereka ketika mereka kalah dalam perang. Ini masa zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka khianat, kemudian mereka tewas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diusir kerana melanggar perjanjian. Allah sebut dalam surah Ali Imran, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. Mereka telah diliputi oleh kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia.
dan mereka dapat kembali mendapat kemurkaan daripada Allah, dan mereka diliputi oleh perasaan yang rendah. Allah hina mereka. Dan dalam Al-Quran juga Allah membantah dakwaan-dakwaan daripada Bani Israel, termasuk Yahudi dan Nasrani, yang menyatakan bahawa diri mereka adalah umat terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah nyatakan dalam suratul Maidah, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Ketika orang Yahudi dan Nasrani masing-masing mendakwa bahawa kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah, tetapi Allah kata, katakanlah, kalau begitu, kenapa Allah siksa kamu kerana dosa-dosa kamu? Dahulu Bani Israel ni pernah diazab. Kalau betul mereka ini special, mereka ini istimewa hanya kerana darah mereka, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Tapi Allah kata, kamu adalah manusia biasa yang dicipta di antara makhluk-makhluknya yang lain. Dan pada tempat-tempat yang lain, Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dok perasan diri sangat bahawa mereka adalah bangsa yang mendapat pujian dan kelebihan daripada Tuhan mereka. Sedangkan Allah juga memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya Allah kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan daripada kalangan manusia, kerana kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Bahkan Allah menegaskan, seandainya ada di kalangan ahli kitab daripada Yahudi dan Nasrani yang mengikuti langkah para sahabat, maka mereka akan mendapat petunjuk daripada Allah. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, sesungguhnya mereka akan mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan. Jadi, apa maksudnya Bani Israel ini dilebihkan di atas segala umat yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi? Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyimpulkan bahawa kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel ini adalah kerana Bani Israel yang dahulu mereka memiliki banyak ulama. Kerana itu mereka memahami Taurat. Mereka menjadi pengikut setia kepada Nabi Musa dan kepada para anbiya yang lain. Jadi kerana itu aku lebihkan para pendahulu kalian daripada kalangan Bani Israel. Allah menyebut nikmat yang Allah telah berikan kepada nenek moyang Bani Israel Yahudi dulu, untuk nak diperingatkan kepada Yahudi-Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pengajarannya kepada semua pada hari ini, iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh mufassirin lain, sebagaimana Qatadah, iaitu faddalahum, Allah telah melebihkan kalian di atas segala umat pada zaman tersebut, fi dzalikaz zaman. Ini juga disokong oleh mufassirin lain seperti Abil Aliyah, iaitu Allah nak bagi tahu Bani Israel dulu dimuliakan adalah kerana ketaatan mereka kepada Rasul mereka. Bukan nak kata kerana Bani Israel ni dia orang lebih cerdik daripada kita. Ini juga ada ditimbulkan seolah-olah orang Yahudi ni secara genetically-nya dia nampak lebih terror daripada kita, daripada manusia bangsa-bangsa yang lain. So dia pun keluarkanlah orang-orang daripada Yahudi yang berjaya pada zaman ini. Itu tidak semestinya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kelebihan Allah ni Allah kurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Wujud di kalangan orang Yahudi pada hari ini,
Wujud juga dari kalangan bangsa-bangsa yang lain juga banyak. Kemudian Imam At-Tabari menyebutkan beberapa riwayat ataupun dalil yang menunjukkan keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain, "Innakum tutimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah." Kalian menyempurnakan 70 umat, yang mana kalian merupakan umat yang terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita boleh dapati bahawa Bani Israel itu tidak lebih mulia dibandingkan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman silih berganti. Bani Israel akhirnya menjadi kaum yang tersingkir di bumi Mesir. Mereka dijadikan bangsa pekerja oleh penguasa-penguasa tempatan. Bila Bani Israel dulu semakin berkembang dan beberapa ratus tahun mereka semakin ramai, sudah tentu sukar untuk masyarakat setempat menerima satu kaum yang lain, yang mungkin zaman kita ni sekarang kita panggil sebagai imigran, pendatang asing. Dan kalau kita renungkan sikap kita sendiri pun, kita pun ada persepsi tanggapan yang negatif banyak kepada pendatang-pendatang asing. Jadi berlakunya diskriminasi di bumi Mesir setelah beberapa zaman, dan mereka ini dianggap bangsa kelas kedua, yang dihina, yang dijadikan sebagai pekerja buruh. Maka tatkala Bani Israel ini sedang dihina, dalam keadaan problem, maka Allah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam untuk menegakkan kalimah tauhid yang ketika itu berada di antara zaman yang paling buruk kesyirikan dan kekufuran yang terjadi, dan juga membebaskan Bani Israel daripada penindasan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Maka Nabi Musa memimpin Bani Israel dan juga mereka yang beriman untuk menentang Fir'aun yang bongkak dan angkuh. Dan akhirnya, sebagaimana yang telah kita ceritakan pada siri yang lepas, Fir'aun yang bongkak itu telah ditenggelamkan di dalam belahan laut. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah kata, pada hari ini kami akan selamatkan bangkai kamu supaya boleh menjadi petunjuk, tanda kepada generasi-generasi selepas kamu. Dan sampai kepada hari ini, mayat Fir'aun, mami Fir'aun itu masih lagi kekal sampai hari ini. Tetapi walaupun satu demi satu mukjizat dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah Allah tunjukkan kepada Bani Israel, mereka ini ada satu watak yang buruk, yang daripada zaman ke zaman memang nampak sikap itu secara umum, iaitu Bani Israel bangsa yang tidak mahu bersyukur. Padahal dah berkali-kali Allah anugerahkan nikmat dan perlindungan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu tidak menjadikan mereka semakin taat.
malah mereka semakin membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kaum Nabi Musa itu memiliki satu watak yang buruk, yang tak tahu nak bersyukur. Sampai pernah terjadi, mereka minta Nabi Musa supaya dibuatkan patung sapi. Rupa-rupanya mereka masih lagi tak dapat nak membebaskan diri daripada kepercayaan syirik dan khurafat masyarakat ketika itu yang suka menyembah berhala. Mereka juga nak sembah sesuatu yang mereka nampak. Dan ketika Nabi Musa sedang bermunajat di Tur Saina selama 40 hari, kaumnya akhirnya telah derhaka dan berpesta ria memuja patung anak lembu. Mereka mengabaikan nasihat Nabi Harun, saudara kepada Nabi Musa alaihi wassalam, yang telah diberikan amanat kepimpinan sementara. Dan bila mana Nabi Musa kembali, beliau mendapati bahawa kaumnya telah jauh tersesat. Nabi Musa tersangat marah dan kesal, sampai terlempar lembaran yang bertulis wahyu Allah ketika beliau bermunajat. Syirik adalah satu dosa yang sangat besar. Tapi ketika itu boleh nampak sikap Bani Israel yang selalu lupa diri, walaupun telah dibantu berkali-kali. Sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak kaumnya untuk pergi ke Baitul Maqdis. Satu daerah yang asalnya telah dijanjikan sebagai tanah bumi buat mereka. Cuma masa itu ada satu bangsa kaum yang terkenal ganas dan juga kuat sedang mendiami Jerusalem. Tapi apa kata Bani Israel bila Nabi Musa ajak mereka ke sana? Kata mereka, "Ya Musa, inna lan nadkhulaha madamu fiha." Kami tidak akan masuk ke tempat tersebut selagi mereka berada di dalam kawasan tersebut. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan sekiranya mereka ini keluar, barulah kami akan masuk. Idhhab anta wa rabbuk faqatila innaha huna qa'idun. Kau nak pergi, kau pergilah dengan Tuhan kau. Kami akan duduk saja di sini. Kerana sikap biadab daripada Bani Israel itu, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku tidak memiliki sesiapa pun melainkan diri aku ini dan juga saudaraku Harun ini. Engkau pisahkanlah kami daripada orang-orang yang fasik itu." Maka Allah telah menghukum Bani Israel, lalu mereka ini dalam keadaan tersesat, berputar-putar tanpa arah tujuan di pergunungan Sina selama 40 tahun. Kuasa Allah, mereka tak nampak jalan keluar. Mereka terperangkap di situ. Tak mampu untuk nak kembali kepada Mesir dan juga tidak mampu untuk nak pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian dalam tempoh itu, generasi yang lama telah digantikan dengan generasi yang baru. Dan selepas itulah, barulah mereka mampu keluar daripada hukuman yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Iaitu selama 40 tahun, kuasa Allah mereka tak nampak nak keluar di mana. Selain daripada Bani Israel yang terkenal melawan perintah Nabi mereka sendiri,
Antara sifat buruk Bani Israel yang lain adalah diorang ni suka untuk nak menyusahkan diri. Sebenarnya dia nak bantah, tapi dia suka tanya macam-macam yang nak menyusahkan keadaan. Dan ini kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah sendiri. Selepas Allah sebut tentang Allah jadikan mereka ini qiradah, kera, Allah akan ceritakan kepada kita semua tentang kisah Bani Israel dengan seekor lembu betina. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. Satu ketika Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk nak menyembelih seekor lembu betina. Puncanya adalah kerana ada salah seorang yang terbunuh di perkampungan tersebut, tak diketahui siapa penjenayahnya. Jadi mereka meminta pertolongan kepada Nabi Musa supaya mendapat wahyu, diberitakan siapa yang membunuh lelaki tersebut. Dan Allah perintahkan untuk mereka menyembelih lembu betina dan kulitnya itu dipukul kepada mayat, dan dengan izin Allah mayat itu akan bangkit sebentar untuk nak memberitahu siapakah pembunuhnya. Jadi Nabi Musa kata, sembelih seekor lembu. Kalaulah Bani Israel ketika itu sembelih mana-mana lembu pun, fine. InsyaAllah, maksudnya dia telah melaksanakan, dia telah taat kepada Allah. Tapi minta banyak ciri-ciri. Takkanlah nak senang-senang nak sembelih lembu. Cerita kat sikit, lembu jenis apa? Umurnya berapa? Maka bila mereka susahkan diri mereka, maka Allah pun susahkan mereka. Allah pun bagi tahu, okey, lembu yang mereka nak sembelih tu tak boleh terlalu tua, tak boleh terlalu muda. Bagi tahu balik kepada Bani Israel, maka Bani Israel pun tanya balik, color apa pula? Sebenarnya kalau dia nak sembelih color apa pun rasanya boleh. Tapi sebab dah mereka suka menyusahkan diri, maka akhirnya disampaikan safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warna yang kilau mengelip, kekuningan. Lagi susah nak cari lembu macam tu. Ditanya lagi, Allah susahkan lagi. Lembu yang tak pernah dipakai kudratnya untuk nak membajak tanaman. Nabi Musa suruh mereka untuk segera buat je apa yang telah diperintahkan. Tapi kerana mereka banyak bertanya, maka Allah juga susahkan mereka. Itu sifat Bani Israel yang telah diabadikan dalam surah Al-Baqarah, dinamakan surah Al-Baqarah, lembu betina, untuk nak mengingatkan kita tentang kisah jengkel daripada Bani Israel itu. Ada lagi beberapa sifat ciri-ciri karakter Bani Israel yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran. Al-Quran menyebut mereka ini sering mengingkari ayat-ayat Allah. Pendeta-pendeta mereka ini selalu mengubah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, mengubah kitab suci mereka, menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal, semata-mata kerana menurut hawa nafsu mereka. Dan yang lebih teruk lagi, mereka ini sanggup membunuh para rasul, para nabi Allah yang mulia, hanya kerana seruan dakwah para anbiya itu tidak menuruti hawa nafsu dan kebiasaan mereka. Ini juga Allah ada senyatakan dalam surah Ali Imran. Dalam sejarah para nabi yang menjadi korban keganasan kaum ini, antaranya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, subhanallah, sanggup membunuh Nabi Allah
Kita kalau tahu kita depan kita ada para nabi, betul, kita akan follow lah, tinggalkan segala dunia kita. Mereka sanggup membunuh para nabi, para rasul yang dimuliakan Allah. Nabi Isa alaihi salam pun hampir-hampir menjadi mangsa kekejaman mereka, mangsa kejahatan mereka, tipu daya mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa ibni Maryam itu ke langit, dan orang yang dibunuh oleh mereka itu Allah hanya serupakan, nampakkan sahaja dirinya seperti Nabi Isa, tetapi mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang sikap buruk dan kekejaman Israel, Bani Israel. Mereka memiliki sifat yang kejam dan kasar. Allah sebut dalam Al-Quran umpamanya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Orang Yahudi ni apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia kata kami beriman. Tapi apabila mereka kembali sesama mereka, dia akan cakap sesama mereka, apa yang kamu ceritakan kepada mereka? Apa ingkar kembali. Al-Imam Suyuti ketika menceritakan tentang asbab nuzul ayat ini menyebut bahawa ayat ini diturunkan tentang segolongan Yahudi yang beriman. Kemudian mereka menjadi munafik, mengingkari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka masih beriman, dia orang selalu mendatangi orang-orang mukmin daripada kalangan Arab dan menceritakan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Kemudian mereka saling menyalahkan antara satu sama lain. Dan diterangkan juga beberapa sifat asli daripada Bani Israel ataupun Yahudi, iaitu mereka ini suka mengingkari, suka banyak bertanya benda-benda tak berfaedah, suka melakukan pembunuhan dan sebagainya. Padahal Allah telah mengurniakan banyak nikmat kepada mereka. Allah telah membebaskan mereka daripada kezaliman Fir'aun dahulu. Allah telah memberikan mereka ini peluang untuk menjalani kehidupan yang baik, memiliki kitab petunjuk daripada Taurat, tetapi mereka ubah. Telah mengutuskan Rasul kepada kalangan mereka, tetapi mereka tidak menghargai dan tidak bersyukur. Dan Yahudi Bani Israel ini juga suka membelakangi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Alasannya sebab dia orang takut nak lawan dengan bangsa Kan'ani. Kan'an yang dah duduk dulu dekat Palestin ni dulu sebelum daripada Israel itu, Bani Israel itu sendiri. Kalau Bani Israel nak claim Baitul Maqdis ni adalah milik mereka kerana mereka dulu pernah mendiami sana, hakikatnya suku Kan'an ini, Arab tempatan di sana jauh lebih awal daripada Israel sebelum itu. Kan? Itu yang terjadi. Cuma pada hari ini kita tengok mereka membuat klaim buta hanya kerana nak membangkitkan kembali sentimen-sentimen sejarah. Kalau kita tengok mana-mana interview orang Yahudi sekarang ni, alasan kenapa menghalalkan mereka ini untuk nak mengambil tanah Palestin, alasannya senang. Alasan dia, kami tidak menceroboh hak mereka, kami hanya mengambil hak kami kembali. Tang mana datang hak kami kembali itu kita tak tahu. Kalau nak kata zaman Nabi Musa, orang Arab Kanaan dulu lebih awal lagi dah duduk dekat Baitul Maqdis, sebelum daripada Israel lagi. Dan kalau masuk pun masuk sekejap-sekejap. Pernah mendirikan seketika negara tidak lebih daripada 4 kurun pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan kemudian mereka sudah hancur. Mereka sudah
diserang beberapa kali peperangan. Assyrian, Babylon, Parsi, Yunan, Rom. Lebih 1400 tahun orang Arab duduk daripada zaman Umar sampai ke sebelum dijajah oleh British. Mana sejarah hak milik Bani Israel yang lebih utama daripada orang Arab Palestin itu sendiri. But ada beberapa perkara yang suka untuk saya kongsikan untuk kita memahami sengketa antara dunia Islam dengan Yahudi Zionis ini. Kita kena memahami ada beberapa istilah perbezaan yang akan membuka kefahaman kita siapakah Bani Israel ini, siapakah Zionis, siapakah Yahudi. Benda ini penting supaya kita tahu, kita kenal dengan siapa sebenarnya kita berhadapan. Supaya kita tidak memusuhi mereka yang tidak sepatutnya kita memusuhi. Dan kita memusuhi mereka yang berhak untuk nak dimusuhi. Jadi ada beberapa istilah yang famous yang digunakan pada hari ini dan kita kena ingat dan kita kena kenal. Bila orang kata Israel, Israel ni adalah sekarang ni ada dua lah yang paling terkenal adalah satu nama kepada Nabi Yaqub. Okay. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa Israel itu maksudnya kekasih Tuhan. Dan perkataan Israel juga ada digunakan dalam Al-Quran. Bila Allah cerita tentang Nabi Yaqub, Allah cerita tentang Bani Israel. Bila cerita tentang Bani Israel, dia merujuk kepada bangsa Israel ataupun anak-anak pengikut kepada Nabi Yaqub yang beriman dan juga yang kufur dengan ajaran Allah. Jadi ramai yang berpandangan perkataan Israel itu lebih merujuk kepada bangsa mereka secara umum tanpa kaitan dengan agama yang mereka anuti. Ada Bani Israel yang beriman, ada Bani Israel yang tidak beriman. Sebab itu dalam Al-Quran bila Allah melaknat, Allah kata lu'inal ladina kafaru min Bani Israel. Dilaknat orang-orang yang kafir daripada kalangan Bani Israel. Bukan semua Bani Israel itu dilaknat. Kerana ada Bani Israel yang beriman, ada Bani Israel yang tidak beriman. Dan ada juga yang berpandangan bahawa bangsa Yahudi sekarang di Palestin hakikatnya tidak layak menggunakan perkataan Israel sebagai nama negara haram mereka. Sebab Israel itu adalah nama Nabi. Dan para anbiya itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dan ada juga yang berpandangan ataupun yang melihat maksud daripada perkataan Israel itu merujuk kepada kamu yang mengalahkan Tuhan kerana mereka merujuk kepada kisah Karut. Kononnya Yaqub mengalahkan Tuhan bergusti. Ini semua kisah-kisah khurafat mengarut ni. So itu maksud Israel. Jadi ada isunya kalau kita kata laknat ke atas Israel. Ada orang kata jangan laknat Israel. Israel tu Nabi. Kita kena faham dalam istilah agama yang dipanggil la musyahata fil istilah. Tak payah nak kecoh-kecoh lah pasal istilah ni. Yang penting kita tahu apa maksud dia. Bila kita kata laknat ke atas Israel itu memang merujuk kepada nama negara haram Israel yang mereka berikan itu. Tidak menuju ke arah Nabi Yaqub itu sendiri. Dan even di dalam Al-Quran pun digunakan beberapa perkataan yang tidak menunjukkan makna yang mungkin kita boleh pusing, tapi dia bergantung pada konteks. Rabbi boleh digunakan Tuhan, boleh digunakan Tuan. It depends on context of the ayah. Itu Israel kalau kita nak kenal. Yang kedua, Yahudi. Ada beberapa pandangan tentang istilah Yahudi ni. Ada yang menyebut dikenali sebagai Yahudi ini kerana merujuk kepada anak keempat ataupun salah seorang daripada anak Nabi Yaqub yang tadi kita dah sebut nama dia Yahuda.
Dan dalam sejarah juga pernah berlaku peperangan yang mana masa itu Bani Israel ni dia ada dua kerajaan. Satu dikenali sebagai kerajaan Israel, Mamlakah Israel, dan Mamlakah Yahuda, kerajaan Yahuda. Raja Bukhtanasar ataupun dikenali sebagai Nebuchadnezzar yang kedua, the most powerful king of the Babylon, yang telah menghancurkan bangsa Yahudi ketika itu. Yang diserang ketika itu adalah kerajaan Yahuda. Ada juga yang mengatakan kalimah Yahuda itu bermaksud pengikut kepada Nabi Musa. Dan bagi mereka yang percaya dengan kitab Taurat dan Zabur atau kitab Talmud yang dikarang oleh pendeta-pendeta mereka, dipanggil sebagai Yahudi. Orang-orang yang follow, the follower of the Nabi Musa punya teaching. Jadi semua yang lahir ataupun berbangsa Yahudi ini dipanggil sebagai Yahudi. Ada pandangan lain juga yang mengatakan bahawa Yahudi itu merujuk kepada keluarga Nabi Hud ataupun keluarga Hud yang pecahan daripada keturunan Nabi Ibrahim, dan sebahagian daripada keturunan Nabi Ibrahim percaya dengan seruan Nabi Musa, yang akhirnya mereka ini menganggap ianya sebagai agama baru. Nabi Ibrahim ada keturunan yang ramai. Daripada anaknya Ismail ini lahirnya suku Arabun Musta'ribah, dan daripada situlah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the only prophet from the descendant of Nabi Ismail alaihissalam. Dan daripada Nabi Ishaq lahirnya bangsa Yahudi, sebab anak Nabi Ishaq Nabi Yaqub. Dan ada juga kajian-kajian yang dikatakan menunjukkan perkataan Yahudi ini merujuk kepada bangsa mereka yang percaya dengan agama mereka yang telah diseleweng. Ini bermakna maksud Yahudi ini lebih merujuk kepada pengikut agama dan juga bukan bangsa. Dia lebih kepada followers, bukannya bangsa. Tapi ada sebahagian daripada para ulama menyatakan di dalam Al-Quran, apabila Allah ingin menceritakan kisah jahat bangsa Yahudi ini, Allah akan menggelar mereka sebagai Yahudi. Dan apabila Allah nak ceritakan tentang kisah bangsa mereka ini beriman dengan Allah, Allah akan gunakan perkataan Bani Israel. Tetapi pandangan ini tidak tepat umumnya, kerana ada juga ayat-ayat di mana Allah menggunakan perkataan Bani Israel yang refer kepada bangsa yang ingkar dengan Allah. Tadi kita ada bacakan ayat, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir Yahudi daripada Bani Israel yang telah dilaknat di dalam kitab Zabur, Injil melalui lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa ibn Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Jadi walaupun dalam ayat itu menggunakan perkataan sebahagian, iaitu min Bani Israel, daripada sebahagian daripada Bani Israel, yang merujuk kepada orang Yahudi yang kufur, akan tetapi Allah tetap menggelar mereka sebagai Bani Israel. Jadi kita tak boleh nak kata Bani Israel ni maksudnya diguna dalam konteks yang baik, Yahudi ni dalam konteks yang jahat. Mungkin kebanyakan ayat dalam Al-Quran digunakan masa nak gunakan melaknat bangsa Yahudi menggunakan kalimah Yahudi, tapi tidak semua tempat. Kemudian dalam kita mengenali mereka juga, kita mungkin ada selalu dengan nama Hebrew ataupun dikenali dengan Ibrani dalam bahasa Arab. Ibran, Abra boleh berasal daripada kalimah menyeberang. Sebab orang Yahudi ni kalau ikut sejarah dia selalu berpindah randah kan. So dia kena selalu pergi ke menyeberangi sungai. Nabi Yaqub pernah menyeberangi sungai Furat. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim banyak berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi sebahagian daripada golongan mereka ini suka menggelar diri mereka dengan istilah Hebrew. Satu nama yang lama dah sebelum lahirnya lagi agama Yahudi. Yang keempat yang paling penting sekali untuk nak kita kenal adalah istilah Zionism
Zionism ni lah asalnya yang sekarang ni berusaha untuk nak meruntuhkan Al-Aqsa, untuk nak membina kuil of Solomon mereka. Apa yang mereka rasakan the most powerful king in their history, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Zionism dikatakan berasal, diambil daripada perkataan nama tempat satu bukit yang dinamakan Zion, yang merupakan tapak paling suci di dalam agama Yahudi, dan mereka percaya di situlah terletaknya kuil ataupun Temple of Solomon, yang di mana tapak itu dikatakan sekarang betul-betul di Qubbatus Sakhrah ataupun Dome of the Rock, yang merupakan sekarang ni part of sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa. Zionism adalah sebenarnya satu pergerakan antarabangsa yang ditubuhkan oleh orang Yahudi. Konsep dia adalah berbentuk politik untuk nak tubuhkan sebuah negara bangsa Yahudi. Bila mana orang-orang Yahudi ketika itu di seluruh dunia, terutamanya di belah-belah Eropah, ditindas, dianiaya, didiskriminasi. Jadi mereka nakkan satu tempat sendiri mereka. Jadi walaupun mula-mulanya bukan dicadangkan di atas tanah Palestin, ada cadangan di beberapa tempat di Amerika. Kalaulah diterima masa itu dah selesai masalah sekarang kan. Adanya dicadangkan di beberapa tanah Afrika, tapi tak mendapat sambutan. Sebab banyak orang Yahudi dulu percaya mereka ini tak boleh, dari sudut agama mereka tak boleh menubuhkan negara mereka sendiri. Dan tempat-tempat yang dicadangkan tu pun macam tak menarik kan. Cubalah cadang kat Switzerland ke, comel sikit tempatnya. Jadi gerakan Zionis ini telah ditubuhkan asalnya pada penghujung tahun 1800-an, yang berasal di Switzerland. Tempat dah cantik dah, tapi nak pergi negara orang lain pula. Pengasas dia Theodor Herzl, yang merupakan pengasas ataupun pemimpin pertama gerakan tersebut. Akhirnya dia membawakan satu idea, iaitu idea supaya Palestin yang dijadikan sebagai tempat negara baru mereka. Alasannya dia nak usik sikit sentimen kepada orang-orang Yahudi yang tak mahu nak mendirikan agama Yahudi, negara mereka ini, dengan kenangan-kenangan sejarah lampau, supaya mereka ini semangat, setuju dimainkan sentimen agama. Ini baru kata penunggang agama sejati ni. Dan tunggangan dia berjaya. Ramai orang sokong. Jadi modus operandi first dia adalah untuk nak bawa masuk bangsa-bangsa Yahudi daripada seluruh dunia masa tu, yang bertebaran dekat Amerika, Eropah semua ni, dibawa masuk ke negara Palestin. Yang mana ketika itu setelah Perang Dunia yang Pertama, Palestin jatuh ke tangan British dan mereka mendapat sokongan. So apa sahaja cara rampas tanah, bunuh dan sebagainya yang boleh membuatkan mereka menguasai bumi Palestin seinci demi seinci, mereka akan buat. Dia akan usaha untuk nak menyahudikan identiti kawasan berkenaan. Mereka mula untuk nak tunjulkan seolah-olah mereka menemui kesan-kesan daripada sejarah-sejarah silam, untuk nak mengukuhkan lagi bahawa mereka lah yang berhak untuk berada di kawasan berkenaan, walaupun tak ada kaitan sebenarnya dengan mereka. Jadi kita kena kenal siapa yang memusuhi Islam sebenarnya. Islam ni bukan kerana kita Muslim kita memusuhi orang Yahudi. Islam adalah agama yang membawa rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sebahagian daripada orientalis ataupun musuh Islam cuba untuk nak wujudkan image yang Al-Quran ataupun Islam itu memang menyuruh ke arah permusuhan mutlak antara orang Islam dengan orang Yahudi ataupun non-Muslim yang lain.
So dia bawa beberapa ayat, dipetik sana sini, dan mereka kata, tengok, Islam yang mengajar terorisme, Islam yang menyuruh penganutnya untuk nak membenci orang Yahudi secara total. Tapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi, kita akan dapati bahawa Islam tak mengajar kita untuk nak bermusuh begitu secara mutlak kepada mana-mana orang bukan Islam, termasuk bangsa Yahudi. Buktinya, Nabi SAW sendiri pernah berkahwin dengan Safiyah binti Huyai, puteri kepada pemimpin Yahudi di Madinah ketika itu. Islam menghalalkan kita makan daging sembelihan daripada orang Yahudi. Dan ada hukum hakam berkaitan dengan ahli kitab yang nak menunjukkan ada di sana elemen perhubungan, hukum hakam pernikahan dan sebagainya. Bahkan dalam Sahih Bukhari pun ada satu bab yang dinamakan bab berinteraksi dengan orang musyrik dan juga Yahudi. Jadi bukan kerana dia Yahudi kita bermusuhan dengannya, tetapi yang kita bermusuh adalah Yahudi yang memusuhi kita, memusuhi orang Islam, memusuhi kemanusiaan. Yahudi Zionis ini, Yahudi yang memandang hina bangsa lain, Yahudi yang zalim, yang merampas tanah milik orang Palestin, yang merosakkan dunia, yang menghalalkan pertumpahan darah. Apa yang kita sedang lihat pada hari ini? Apa yang kita kenal sebagai gerakan Zionis. Itu gerakan yang kita tengok dalam bendera Israel itu, that's it. Mereka yang menyokong gerakan itu, itulah manusia-manusia yang kita musuhi. Tidak semua orang Yahudi ini sokong gerakan Zionism. Sebab tu kita boleh tengok ada Yahudi ortodoks lama yang mana dia orang ni buat demonstrasi dekat US dulu berapa ribu jumlahnya, yang menolak ideologi Zionism, dia menolak penjajahan bumi Palestin. Bagi mereka ini bercanggah dengan agama mereka. Itu kita boleh dapati. So sebab tu kita kenal dengan seseorang tersebut, jangan pula nanti orang akan anggap Islam menganjurkan agama kebencian terhadap orang Yahudi dan Kristian. No, tidak. Tetapi sesiapa yang, bila Allah kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, iaitu mereka-mereka yang memang akan memaksa kita semua, yang tidak redha sampailah kita mengikut jejak langkah mereka selangkah demi selangkah. Itu yang kita musuhi. Moga Allah pelihara kita semua dan Allah bantu sahabat-sahabat saudara kita di bumi Palestin, di bumi Al-Quds, dan moga Allah tautkan persaudaraan kita bersama, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi semua.